والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Imam, Tuan Bilal, sedang jemaah muslimin muslimat yang dirahmati lagi dikasihi sekalian. Alhamdulillah, saya mendapat panggilan daripada pengurus pasukan untuk datang menggantikan pemain yang tak dapat beraksi pada malam ni. Saya petang tadi pukul 6.30 tengah syok main pingpong dengan anak. Anak dah kalah 7-0 dah. 7 set kalah. Ustaz Rafi'i telefon suruh ganti. Saya kata okeylah, saya datang lah. Jadi lepas tu sambung balik main pingpong, kalah 3 set. Lepas pada tu kalah terus, berderet-deret 3 set turut-turut kalah. Sebab apa? Sebab fikiran dah tak boleh nak fokus dah. Duk fikir nak ngajong dia malam ni, kitab dia malam ni. Okay. Jadi saya beritahu Ustaz Rafiq ni tadi, saya kata malam ni saya nak bincang hak ringan-ringan je. Saya tak suka nak pakai kitab besar-besar, kitab berat-berat, kitab hak yang istilah-istilah dia tu kadang-kadang kita sendiri pun tak faham. Macam mana kita nak fahamkan orang, kan sesat kan. Jadi saya kata malam ni nak bincang bab semayang. Jadi tuan-tuan, bila dengar kata bab semayang, oh Allah, dah habis lagi ke bab semayang? Jangan kata gitu, kan? Sebab banyak surau, banyak masjid yang saya pergi gati ustaz-ustaz hak yang tak dapat datang tu, saya kata saya nak bincang bab semayang. Jadi bila saya cerita satu-satu isu yang berkait dengan bab semayang ni, rupa-rupanya ramai hak yang, oh ya ke ustaz, oh macam tu rupanya, dia dah mari dah tu, maknanya apa tu? Maknanya selama ni tak tahu, kan? Dia kalau dengar bunyi tu maknanya kan tak tahu dah tu, kan? Baik. Jadi bila cerita bab semayang ni pun banyak jenis. Ada semayang berseorangan dan ada semayang yang berjamaah. Yang terbaiknya solatnya, semayangnya berjamaah lah, dan itu yang terbaik, kan, untuk solat-solat fardu. Kalau solat tu solat sunat, kalau boleh dan mampu untuk dibuat di rumah, maka itu lebih baik. Tapi kalau solat sunat qabliyah buat di rumah sehingga tak sempat berjamaah di masjid, maka eloknya buat di masjid lah, kan? Jangan pula hari tu ustaz kata solat sunat ni afdalnya di rumah. Kita pun buat dah, dengar bunyi orang azan maghrib, kita pun solat ba'diyah di rumah. Lepas solat ba'diyah, kita pun pergi ke masjid. Sampai kat pintu masjid tu imam pun Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau macam tu keadaan dia, lebih baik solat tadi tu buat di masjid lah, kan? Ni bagi orang yang sempat, rumah dia sebelah, orang Terengganu kata tepek, kan, dengan dinding masjid, kan? Hak tu insya-Allah sempat lah kalau dia nak, kan, buat sunat ba'diyah, apa ni ba'diyah tadi, di rumah dia. Tapi kalau rumah jauh tak sempat, eloknya datang awal buatlah di masjid, kan? Baik. Dalam satu hadis Nabi SAW pernah berkata kepada Sayyidina Muaz bin Jabal. Nabi kata, wahai Muaz, sesungguhnya aku sangat sayang kepada engkau, kan? Nabi bila Nabi sayang kepada seseorang sahabat,
Nabi akan beritahu, kan? Nabi dia orang yang suka berterus terang, kan? Dia tak simpan dalam hati, kan? Kalau dia sayang seseorang, Nabi akan beritahu, kan? Aku sayangkan engkau, kan? Jadi tuan-tuan pun macam itulah, kan? Tuan-tuan sayang dengan orang sebelah, cakaplah, mak, aku sayang kat engkau, kan? Sunat, kan? Dan boleh pahala supaya kawan kita tu tahu yang kita ni sayang ke dia, kan? Ada orang dia sayang tapi dia tak nak beritahu, kan? Akhirnya sampai ke mati orang tu tak tahu yang diri dia tu disayangi, kan? Sunat, kalau kita sayang kepada seseorang, sunat kita beritahu, seperti mana Nabi dan sampaikan kepada Sayyidina Muaz, kan? Nabi kata apa? Wahai Muaz, sesungguhnya aku sayang kat engkau, kan? Ya. Lalu Nabi pun teruskan, Nabi kata apa? Nabi kata, wahai Muaz, kan, aku nak berpesan kepada kamu satu pesanan, iaitu, kan, hendaklah setiap kali engkau solat, sebelum engkau mengucapkan salam, jangan engkau lupa untuk membaca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan ini adalah doa yang diajar oleh Nabi SAW kepada Sayyidina Muaz, kan? Doa apa ni? Doa yang disunatkan baca selepas selesai tahiyat akhir sebelum beri salam, kan? Sebelum beri salam. Terdapat beberapa doa yang Nabi amalkan, Nabi baca selepas selesai tahiyat akhir sebelum mengucapkan salam. Dan antaranya Nabi baca doa yang Nabi ajar pada Sayyidina Muaz tadi, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kadang-kadang Nabi baca Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiruz dzunuba illa anta. Kadang-kadang Nabi baca Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni anta a'lam wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Kadang-kadang Nabi baca Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika, kan? Itu bacaan-bacaan, tapi Nabi tak baca semua, kan? Kadang-kadang semayang ni Nabi baca ni, kan? Petang nanti semayang asar pula Nabi baca ni, kan? Jadi kepelbagaian, kan? Kepelbagaian doa sebelum beri salam tu. Jadi antaranya, salah satunya doa yang Nabi ajar pada Sayyidina Muaz tadi, kan? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, kan? Jadi eloknya kalau kita solat seorang diri, eloknya jangan tinggallah, kan, doa ni, okey, ataupun doa yang lain-lain tadi tu. Tapi kalau solat berjemaah, katakanlah kita jadi imam, kan, kok kita ni tahiyat akhir kita tu kita baca laju, kan, maknanya kita dah habis tahiyat, makmum tak habis lagi, eloknya sebagai imam tu kita sambunglah sikit lagi. Tapi kalau bacaan imam tu tahiyat akhir dia lambat, kan, makmum dah habis dah baca tahiyat akhir, tu imam tu tahiyat akhir dia tak habis lagi, kalau macam tu tak payahlah, kan, nak baca doa tambahan tu, kan, sebab nanti takut menyusahkan makmum di belakang. Makmum tunggu lama, kan, imam ni bila nak bagi salam ni, kan, dah maki hamum pula makmum di belakang, kan? Kita ni datang ke masjid solat berjemaah, kita nak kumpul, nak cari pahala, kan? Tapi sebab imam punya pasal, kan, baca tahiyat lambat, kan, makmum di belakang ni dah, kan, dah sakit orak pinggang dah, kan? Bercakap-cakap dalam hati, bila nak bagi salam orang tua ni, lama pula baca tahiyat akhir, dah jadi, kan, jadi kutukan pula, kan? Jadi eloknya kalau kita jadi imam, tak apalah tak baca, okey. Kok karan bila semayang sunat ba'diyah tu, bacalah, kan, dah kita semayang seorang-seorang, kan? Ataupun kita jadi imam, kan, kita tapi makmum semua setuju, makmum siap beritahu, mam,
lepas tahiyat akhir tu janganlah tu beri salam, bacalah doa-doa yang Nabi ajar tu, kami semua nak baca. Kalau ada persetujuan daripada makmum suruh baca, imam bolehlah baca, kan? Tapi solat berjemaah ni kita kena sama-sama jaga hati masing-masing. Imam jaga hati dan perasaan makmum pun jaga hati dan perasaan imam, kan? Baik. Jadi apa maksud doa tadi Nabi ajar pada Sayyidina Muaz, dan maksudnya Allahumma a'inni, wahai Tuhanku bantulah aku, kan? Tolonglah aku. Maknanya kita minta pertolongan daripada Allah, kan? Minta tolong untuk apa? Dan kita minta tolong 3 perkara. Yang pertama, ala zikrika, kan? Tolonglah aku ya Allah, kan? Supaya apa? Supaya aku sentiasa mengingatimu. Sama ada ingat dengan lidah, kan? Dengan berzikir, ingat dengan hati, kan? Ataupun ingat dengan amalan, kan? Kita semayang ni pun baca Quran apa semua tu, itu sebahagian daripada zikrullah juga, kan? Zikir ni tak semestinya dengan lidah, subhanallah subhanallah subhanallah, kan? Semayang sendiri pun termasuk zikrullah, kan? Jadi kita minta yang pertama, wahai Tuhan tolonglah aku supaya aku ni jadi orang yang sentiasa mengingatimu, berzikir kepadamu. Wa ala syukrika, dan yang kedua, tolonglah aku ya Allah supaya aku ni jadi orang yang, kan, sentiasa mudah untuk bersyukur, kan? Dapat nikmat Allah Ta'ala, dan jadikan kita alhamdulillah, syukur, kan? Kita biasanya bila dapat nikmat baru kita sebut alhamdulillah, kan? Jarang kita dengar kan orang dapat bala tiba-tiba dia kata alhamdulillah juga dah, kan? Tu mesti tu tak betul lah tu, kan? Dia jatuh motosikal dengan berdarah lutut dia, tiba-tiba dia kata alhamdulillah, kan? Tak kebangang kau macam tu, kan? Mana patutnya alhamdulillah ni sebab kita dapat nikmat. Ni jatuh motor berdarah kepala lutut, dan tiba-tiba mulut dia kata alhamdulillah, kan? Kita sendiri pun dengar, orang tua ni betul ke tak betul ni, kan? Dan sebab alhamdulillah ni adalah lafaz yang biasa kita sebut bila kita gembira, bila kita dapat nikmat, kan? Tapi bagi orang yang hebat, kan, bila Allah Ta'ala uji dia dengan bala, dengan musibah pun dia ucap alhamdulillah juga, kan? Kita tanya orang yang jatuh motor tadi, yang berdarah kepala lutut tu, kenapa pakcik jatuh motor berdarah lutut pun sebut alhamdulillah, kan? Apa jawab orang tua ni? Yalah nak, kawan acik semalam jatuh motor, kan, terus meninggal. Pakcik hari ni jatuh motor alhamdulillah hidup lagi, kan? Kawan pakcik semalam jatuh motor meninggal, kan? Jadi orang tua ni dia nampak bala tu sebagai bukan satu bala lah bagi dia, kan? Alhamdulillah, kan? Maknanya kalau Tuhan beri bala pada dia pun dia masih lagi berterima kasih pada Tuhan kerana Tuhan bagi dia bala yang ringan, kan? Agak-agak kalau apa ni terlucut jawatan sebagai menteri besar, alhamdulillah tak? Contoh, okey, mana, kan? Dan dengan ini Dewan Undangan mengisytiharkan menteri besar telah hilang kelayakan sebagai menteri besar, kan? Kerana hanya mendapat 10 sokongan daripada 40. Contohlah, kan? Agak-agak menteri besar tu dia tunduk alhamdulillah, kan? Agak-agak dia kata gitu tak? Ya? Tuan-tuan tanyalah, kan? Saya tak tahu, kan? Kalau dia kata alhamdulillah, maknanya dia orang yang hebat lah tu, mana dia boleh menerima bala ataupun musibah ataupun satu benda yang dia tak suka berlaku pada diri dia, okay? Baik. Jadi yang kedua tadi, Nabi mengajar Muaz supaya berdoa minta tolong daripada Allah supaya jadikan dia orang yang bersyukur, okay?
Dan yang ketiga, wa husna ibadatika. Yang ketiga, wa husni ibadatika, dan tolonglah aku ya Allah supaya aku ni sentiasa berusaha untuk menambah baikkan mutu ibadat aku. Menambah baikkan. Orang Terengganu kata upgrading. Kan? Minta tolong ya Allah, jadikanlah ibadat aku ni semakin hari semakin baik, semakin hari semakin excellent, semakin hari semakin bagus. Kan? Sebab ada orang ibadat dia, kan, kita khususkan ibadat tu kepada solat, kan? Ada orang ibadat solat dia tu sama je daripada sejak kecil dulu sampai ke tua, macam tulah semayang dia, kan? Kita nak semayang kita ni biar semakin kita ni meningkat tua, ibadat semayang kita ni semakin baik, kan? Semakin tepat, semakin seperti yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab tu semayang kita ni walaupun kita dah tua ni, kan, kita kena belajar juga lagi, kan? Sebab apa? Sebab kita nak upgrading, kan, semayang kita ni supaya jadi lebih baik. Okey. So saya bukan nak bincang tentang kesalahan sebenarnya, kan, kesalahan-kesalahan dalam solat ni, kan. Saya cuma nak bawa kepada perbincangan malam ni kepada antara yang baik dengan yang lebih baik, mana pilihan kita, kan. Bila ada salah dengan betul, yang salah wajib kita tolaklah, kan. Kita wajib ambil yang betul, takkan yang salah pun kita nak ambil juga, kan. Dah tahu dah kawan tu perampok, yang dilantik juga jadi pemimpin tu, kenapa? Okey, tolaklah awal-awal, dah nyata dia dah salah. Okey. Contoh, okey. Jadi bila ada antara yang salah dan yang betul, kita wajib keluarkan yang salah, kita wajib ambil yang betul. Bila ada dua betul, A pun betul, B pun betul. Okey. Mana pilihan kita? Kita nak yang lebih baik. A baik, B baik. Tapi antara A dengan B, mana yang lebih baik, yang itulah pilihan kita. Okey. Dan contoh semayang berjemaah dengan semayang seorang diri, mana yang baik? Dua-dua baik. Yang tak baiknya yang tak semayang langsung tu, kan? Yang waktu maghrib sekarang duduk lagi melepak kedai kopi tu, kan? Kan? Tapi saya tak berani kata dia tak semayang. Mungkin dia semayang kat surau kedai kopi, kan? Kita husnuzan lah, kan? Jangan mentang-mentang kita ni orang kaki surau, kaki masjid, dan kita hentam orang yang duduk dekat kedai kopi tu, kita kata ni tak puak-puak, tak semayang ni. Mana tahu, kan? Dia semayang berjemaah dengan tokai restoran ke, kan? Baik. Jadi solat tadi, kalau semayang seorang diri dengan semayang berjemaah, mana lebih baik? Kan? Dua-dua baik. Dan solat seorang diri pun baik, solat berjemaah pun baik. Okey. Tapi antara baik dengan dua-dua ni, mana lebih baik? Semayang berjemaah dah lebih baik, kan? Ke bagi tuan-tuan semayang seorang diri lebih baik? Semayang seorang diri lah lebih baik. Sebab tu tuan-tuan banyak semayang seorang diri, kan? Kan? Kalau tuan-tuan kata semayang berjemaah dah lebih baik, sudah tentu tuan-tuan tak akan semayang di rumah, ya, datang solat berjemaah di masjid, kan? Baik. Nabi kata solat berjemaah itu lebih baik daripada solat seorang diri. Berapa beza pahala? 27 kali ganda, kan? Dalam riwayat yang lain, hadis yang lain, Nabi kata 25. Okey, tak kisahlah 25 27, tapi yang penting jumlah perbezaan dia tu banyak, kan? Semayang seorang di rumah, semayangnya sah, dan semayang di masjid pun sah. Semayang di rumah dapat 1, semayang di masjid dapat 27. Jadi mana pilihan kita? Kita nak semayang di masjid lah, kita nak yang terbaik. Okay. Semayang seorang diri dah baik, okay, tapi semayang di masjid lebih baik. Jadi antara baik dan lebih baik, kita nak yang lebih baik lah. Ke tuan-tuan nak yang baik?
meninggalkan yang lebih baik. Tak apalah ustaz, saya tak kisah mana 25 pahala tu kan. Saya dah buat semayang seorang rumah kan, dapat satu pun dah alhamdulillah. Okey. Itu nampak sangat kan kebodohan dia kan. Kan? Jadi orang yang lebih memilih untuk semayang di rumah ni sebenarnya cerdik ke tak cerdik tu? Kan? Tu tuan-tuan sendiri fikirlah kan. Okey. Dah di rumah dapat satu, di masjid dapat 27, kan dia pilih di rumah juga kan. Sudah tentu orang tu tak cerdik kan. Kita orang yang beriman, kita diajar supaya menjadi orang yang cerdik kan. Baik. Jadi itu yang kita nak bincang. Yang saya nak bawa malam ni perbincangan tentang isu solat kita ni antara baik dan lebih baik kan. Baik, contoh yang kedua kan. Contoh yang kedua, kita solat saf tamu dengan saf kedua. Okey, mana lebih baik? Dua-dua semayang saf berlaku, berjemaah berlaku. Okey, tetapi antara saf tamu dengan saf kedua, maka saf kedua lah lebih baik. Okey, ke saf tamu? Saf tamu lebih baik. Okey, betul tak? Antara baik dengan lebih baik, mana kita nak? Kita nak yang lebih baik. So antara saf pertama dengan saf yang ke-10, mana lebih baik? Saf pertama mengikut kata tuan-tuan, tapi praktikalnya tuan-tuan pilih yang ke-10. Betul tak? Kan? Mulut betul kata, oh saf pertama lah ustaz, terbaik. Tapi bila Tok Bilal qomat, tuan-tuan berebut tak saf pertama? Tak, tuan-tuan berebut saf yang ke-10. Okay? Itu menunjukkan bahawa tuan-tuan ilmu ada tetapi tak amalkan, tak praktikkan. Okay? Dan baik. So kita nak mulakan perbincangan tentang solat kita ni, isu solat ni. Saya lebih fokus kepada solat berjamaah kan. Solat berjamaah ni, bila kita solat berjamaah, maka ada 3 golongan manusia yang akan saya bincangkan kan. Tak apa tuan-tuan, tak sampai malam ni kan. Minggu depan Ustaz Fuad tak datang lagi, nanti saya datang lagi kan. Doakanlah Ustaz Fuad tak datang tiap-tiap minggu kan. Boleh saya datang nanti. Baik. Solat berjemaah kan, biasa dia perbincangan tentang isu solat berjemaah ni, kita akan melibatkan 3 golongan. Yang pertama imam, yang kedua Bilal, yang ketiga selain imam dan Bilal, makmum lah kan? Tapi kalau kata makmum, Bilal pun makmum juga kan? Yang ketiga ni makmum yang bukan Bilal kan? Jadi 3 jenis manusia ni yang akan kita bincang kan? Bincang imam, Bilal dan makmum kita semua kan? So antara 3 ni saya nak bincang, nak ambil yang mana dulu? Saya nak ambil perbincangan tentang Bilal dulu kan? Sebab Bilal Masuri pun ada orang ni kan. Baik, kita nak bincang tentang Bilal kan. Jadi so lepas pada ni insya-Allah saya akan bincang tentang imam pula kan. Apa benda, bukan kata kesalahan kan. Saya tak berani kata kesalahan kan yang dilakukan oleh Bilal, imam ataupun makmum ni kan. Cuma saya boleh kata kita buat tu dah baik, tetapi ada lagi yang lebih baik. Jadi itu yang saya kata tadi tu, upgrading gitu kan. Macam kita semayang kan, semayang kita di masjid dah baik dah, tapi malangnya kita semayang saf yang kedua okay kan. Semayang di masjid itu adalah sudah pun baik, tapi kita nak, bila ada lebih baik, kita nak yang lebih baik lagi kan. So kita dah datang ke masjid untuk salat berjemaah, ada lagi yang lebih baik, ada di mana? Saf yang pertama kan. Kok ada lagi lah lebih baik kat mana? Belakang imam tu kan. Sebab solat berjemaah, orang yang paling hampir dengan imam, dia adalah pahala dia lagi besar kan. Sebab tu ada pendapat di kalangan ulama kita mengatakan, orang yang semayang saf pertama tapi di hujung sana, dengan orang yang saf 2 tapi betul-betul di belakang imam kan. Orang yang saf pertama tadi hujung jauh dengan imam tu. Orang yang saf kedua, dia ni saf yang kedua tetapi dia dekat jarak dia dengan imam kan.
Ada pandangan ulama yang mengatakan orang ni saf kedua tu sebenarnya lebih baik daripada hak yang semayang jauh-jauh tu, kan? Tapi pandangan tu tak berapa masyhur, kan? Baik. So kita nak fokus kepada apa yang perlu kita sebagai seorang Bilal, kan? Bilal ni sebenarnya dia bukan jawatan. Bilal ni nama orang, kan? Daripada nama Sayyidina Bilal bin Rabah, kan? Muazzin pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan? Daripada kecil, kan, dia ditawan dalam satu medan perang, kemudian dijadikan hamba, kan, daripada Habsyah dibawa ke Mekah, kan? Kemudian dijadikan hamba kepada Sayyidina Umayyah, kan? Kemudian ketika Nabi mula-mula menyebarkan Islam, Nabi tahun yang awal-awal tahun Nabi dilantik jadi Rasul, Bilal ni antara hamba yang terawal, kan, memeluk Islam. Jadi tuan dia Umayyah ni marah, kan, lalu dibelasahnya, kan, dipaksa supaya keluar balik daripada Islam, kan, dijemur tengah padang pasir, ditindih dengan batu, kan. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu yang melihat penyiksaan yang dilakukan kepada Sayyidina Bilal tadi, kan, kesian tengok Bilal didendur macam tu, akhirnya, kan, Sayyidina Abu Bakar beli, kan, apa ni Sayyidina Bilal tadi, kan, daripada tuan dia, kan. Suka hati tuan dia, kan, hamba tak guna, kan, menyusahkan tuan. Kemudian Abu Bakar pula datang beli dengan harga yang mahal, kan. Suka hatilah, kan, Bilal ni, kan, bila dibeli selamat daripada penyiksaan tuan dia, kan, Bilal ingatkan dia akan berpindah lah, kan, penghambaan dia tu daripada Umayyah kepada Abu Bakar, kan. Tapi Abu Bakar kata apa? Aku beli engkau bukan untuk aku jadikan engkau hamba, tapi aku beli engkau untuk jadikan engkau orang yang bebas, kan. Sejak tu Bilal pun merdeka, kan. Dan semasa tahun yang ke-10 Hijrah, tahun yang ke-10 Hijrah, Nabi membuka kota Mekah, kan, berjaya menawan kota Mekah, kan. Bahala-bahala di keliling Kaabah tu semua dirobohkan, dijatuhkan. Sayyidina Bilal ni Nabi arahkan panjat, kan, berdiri atas bumbung Kaabah untuk melaungkan azan. Itu azan pertama, kan, di kota Mekah, kan. Siapa yang laung? Sayyidina Bilal, kan. Kemudian bila selesai, kan, pembukaan kota Mekah, Nabi pun balik semula ke Madinah. Bilal pun ikut sekali, kan. Bilal dilantik jadi tukang azan Nabi sehinggalah Nabi wafat, kan. Baik, Nabi ada beberapa orang, kan, muazzin, bukan Bilal seorang je, kan. Nabi ada muazzin yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum, kan, seorang lelaki yang tua, kan. Seorang lagi nama Abu Mahzurah, kan, dan dikatakan ada seorang lagi, kan, tukang azan, kan, Rasulullah SAW, kan. Jadi Bilal ni dia bukan nama jawatan, kan. Kita orang Melayu je, kan. Dia tu Tok Bilal masjid ni ustaz, okay. Dia bukan Tok Bilal, dia muazzin, kan. Muazzin pun bahasa Arab, kan. Jadi kalau kod bahasa Melayu tukang azan, okay. Orang Terengganu kata tukang bang, kan. Yo, orang sini panggil bang tak? Bang juga. Saya ingatkan orang Terengganu dia panggil bang, orang Sembilan pun panggil bang juga, ke bang, bang, kan. Saya ingatkan bang ni mula-mula dulu untuk orang Terengganu je. Rupanya bila saya baca WhatsApp kawan saya, dia kata kami orang Kedah pun panggil bang juga, kan. Bang juga, kan. Sebab tu ada satu cerita tu, kan, satu masjid di Kedah, Tok Imam datang, tengok dah masuk waktu, tapi Tok Bilal tak sampai. Tok Imam tengok ada kawan sebelah, kan. Tok Imam kata, Mamat, bangsat, kan. Kawan ni baru nak penubuk ke Tok Imam, celaka kau Imam, kan. Nama jo Imam tapi mulut jahat, selambur jo kata dan bangsat, kan. Tok Imam pada suruh kata bang sat, kan. Tuan-tuan, kan. Tu di Kedah lah, orang Terengganu tak Kelang Negeri Sembilan tak sebut itu, kan.
Baik. Jadi nak beritahu dalam cerita tu orang Kedah pun sebut bang. Okay. Jadi bang ni sebenarnya dia satu istilah yang cukup nasional jugalah kan, peringkat kebangsaan jugalah kan, bukan negeri Terengganu je. Okay. Baik. Jadi dipanggil tukang bang, okay? Tukang bang ataupun muazzin. Okay. Tapi kalau kita dah biasa panggil Tok Bilal, panggil lah walaupun nama dia Mahsuri. Okay. Bilal, apa khabar? Lama tak nampak. Okay. Tak apa sebab jawatan you kan. Okay. Kalau dekat papan kenyataan masjid pun kan, jawatan kuasa masjid. Okey, nombor 1 pengurusi, nombor 2 imam 1, imam 2, nombor 3 kan, imam 3. Bawah dia bila 1, bila 2, bila 3, betul? Mana ada tukang azan 1, tukang azan 2 kan? Tukang azan ni tak famous kan? Bilal tu lagi famous kan? Baik. So kita nak bincang tentang Bilal kan? Tentang muazzin kan? Sebab kita nak bincang tentang solat berjamaah. Jadi solat berjamaah ni kan, dia bukan bermula dengan takbiratul ihram imam dengan makmum tu kan. Solat berjamaah ni dia kan, banyak dibincangkan dia mula dengan azan kan. Sebab apa? Sebab azan tu tujuannya apa? Tujuannya untuk memanggil orang datang solat berjamaah kan. Selain daripada nak beritahu dan sudah masuk waktu solat kan. Baik. Jadi Tok Bilal ataupun muazzin ataupun tukang bang ni kan, dia adalah sebenarnya satu jawatan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalaulah si Bilal tadi, kalau dia boleh untuk bertugas sebagai tukang azan dengan tiada meminta upah, itu adalah lebih baik. Dan bukan saya kata selama ni Bilal tu bertugas dengan menerima bayaran tak baik. Bukan saya kata tak baik, baik juga. Tapi macam saya kata awal-awal tadi, kita nak bila ada terbaik, kita nak yang terbaik. Okay? Ya? Baik. Tapi kalaulah Bilal tu dia memang tak ada kerja lain, memang itulah kerja dia kan, tak apalah kalau dia ambil kan. Tapi kalau dia tu gaji dah besar kan, 10,000 sebulan kan, tiba-tiba dilantik jadi Tok Bilal di satu masjid nak beri allowance, nak juga kan. Ada allowance Tok Bilal berapa masjid ni bagi? Syam, berapa? 300 je. Allah, bapa kedekut sangat masjid kan. Dan kalau Bilal 300, maknanya imam 700 je lah kan. Dan tuan-tuan yang lain-lain ni tolong kan gandakan sikit kan derma tuan-tuan dalam tabung masjid supaya masjid boleh up lagi allowance untuk imam dan Tok Bilal kan. Guru takmir, guru kafa kan, alhamdulillah ada kenaikan allowance dia kan. Imam pun orang kata dapat kan, dapat one off kan, bukan kenaikan allowance lah. Okay. Baik. Jadi Tok Bilal tadi kan, ni Tok Bilal ni dari segi penerimaan allowance bukan Tok Bilal sajalah, termasuk imam lah kan. Kalau kita ni boleh bertugas dengan ikhlas tanpa sebarang bayaran, itu adalah lebih baik kan. Tapi kalau imam ataupun Bilal yang dilantik tadi dia menerima juga bukanlah satu kesalahan kan? Itu rezeki lah untuk dia kan. Tapi kalau dia boleh menolak kan, dia kata tak apalah kan, masjid tak payahlah bagi kat saya kan, saya pun pencen saya pun kan, tak sentuh-sentuh pun. Okey. Tok imam tu kata macam tu. Jadi tok imam tak nak. Itu adalah lebih baik. Kan? Tapi kalaulah lantik seorang imam, kan? Masa interview tu dia dah tanya, agak-agak allowance saya sebagai imam nanti berapa? Okey, kan? Agak-agak macam mana imam tu? Calon tu nak terima ke tak?
Saya bukan rekod kan. Kawan saya ramai kat pejabat agama di sini, di Sembilan, kat Terengganu pun ada kan, kat Selangor pun ada kan. Semasa interview imam, dia cerita kan, dia kata ada seorang tu ustaz calon imam tu, dia kata hari temuduga, bukan dilantik lagi, hari temuduga kan, dah habis selesai apa semua tu kan. Kita pun tanyalah kan, ada apa-apa soalan tak nak tanya sebelum bersurai ni. Dia pun tanya, agak-agak kalau saya diterima lah jadi imam, agak-agak allowance saya berapa kan. Kan dia tanya soalan macam tu kan. Wallahu alam lah kan, lulus ke tidak dia jadi imam tu kan. Dan apa tujuan dia bertanya tu wallahu alam kan. Kita pun tak berani kata dia tu tak ikhlas, mungkin dia tanya sekadar nak tahu je kan. Baik. Jadi kalau boleh ditolak, tidak menerima dan bekerja, berkhidmat semata-mata kerana Allah, itu lebih baik. Sebab apa? Sebab Nabi ada dalam beberapa hadis, Nabi beritahu sesiapa yang melaungkan azan selama 3 tahun ya? Dalam hadis yang lain selama 5 tahun, dalam hadis yang lain selama 7 tahun ya? Dengan ikhlas ya? Maka dia akan diberi kemuliaan oleh Allah dengan pahala, dengan pengampunan di hari akhirat besok. Kan? Tok Bilal kan, yang tidak menerima bayaran kan. Tapi yang kes hari ni Tok Bilal yang menerima allowance ni, bukan saya kata kalau macam tu Tok Bilal yang terima allowance di hari akhirat besok tak dapat lah kan keistimewaan yang Nabi kata tu. Tak, insya-Allah mereka pun dapat kan. Tetapi kalaulah mereka tu ikhlas tanpa mengharapkan sebarang bayaran, itu lebih baik okay? Termasuk imam lah okay? Baik. Dalam Al-Quran Allah memuji kan, tukang azan kan, dalam satu ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin kan. Surah apa, ayat berapa tu tuan-tuan balik cari sendiri kan. Sebab saya dah lupa kan. Maksud ayat tu, siapakah yang terlebih baik dari kalangan manusia ni kan, berbanding dengan orang yang menyeru manusia, menyeru orang ramai kepada jalan Allah kan? Menyeru kepada jalan Allah, dan mereka berkata, sambil mereka berkata kan, aku adalah kan, orang-orang Islam okay. Dalam ayat ni ada pentafsir yang mengatakan ayat ni maksudnya ialah Allah memuji tukang-tukang azan kan? Sebab apa? Sebab tukang azan kerja dia ialah mengajak manusia ke rumah Allah untuk menunaikan solat kan? Jadi Allah memuji tukang-tukang azan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah kan? Jadi ada dalam Quran satu ayat yang mana Allah memuji dan tukang-tukang azan kalau mereka ikhlas ya. Baik. Azan yang ikhlas insya-Allah kan, bukan dia tu tembus pada langit yang pertama sahaja, bahkan sehingga ke kan, langit yang terakhir. Azan yang di bumi ni kalau dilaungkan dengan ikhlas, maka akan didengari oleh seluruh penghuni langit, daripada langit pertama hingga langit ke-7. Malaikat di lapisan 7 lapisan langit tu mendengar suara azan kita ni kalau Tok Bilal tadi melaungkan azan tu dengan ikhlas okay? Apa bukti dia? Bukti dia pernah berlaku pada zaman Nabi SAW. Ada seorang laki-laki yang suara dia merdu, sedap, tapi dia tak dilantik oleh Nabi sebagai muazzin Jadi bila Nabi lantik Bilal, dia pun kata dah, apa pula Bilal suara tak sedap pun semua jadi muazzin. Jadi dia pun datang, dia nak offer diri dia sebagai Tok Bilal sebab dia rasa suara dia lebih baik. Lalu dia pun kata, ya Rasulullah izinkan aku laungkan azan, lantiklah aku sebagai muazzin Nabi kata tak apa, aku dah ada
tukang ban aku sendiri, kan. Nabi tolak, kan. Kemudian dia pun datang lagi, kan. Dia kata, ya Rasulullah, izinkan aku azan, kan, selama 1 bulan. Kan. Mula-mula nak minta azan seumur hidup, kan. Nabi tak bagi, kan. Nabi kata, aku dah ada dah untuk Bilal aku, okay, cukup dah, kan. Datang pula lagi sekali, minta izin Nabi sebulan je nak azan, Nabi tak bagi juga. Esok lusa tu dia datang balik, ya Rasulullah, izinkan aku azan seminggu je lah, kan. Sebulan tak bagi, seminggu tak apa, okay. Nabi kata pun tak payahlah, Nabi kata, kan, tu Bilal aku dah ada, kan. Datang pula lagi sekali, ya Rasulullah, kan, izinkan aku azan sehari je, 5 waktu, pun Nabi tak bagi, kan. Nabi tak bagi. Akhirnya dia datang untuk kali yang terakhir, ya Rasulullah, 1 waktu je, kan. Maknanya dia nak juga azan tu, kan. Dia nak juga laungkan azan, kan, walaupun sekali. Lalu akhirnya Nabi ni bila tengok dia ni bersungguh sangat, Nabi pun kata, baiklah, kalau macam tu kau datanglah subuh pagi besok, kan. Lalu Nabi pun panggil Sayyidina Bilal. Nabi kata, Bilal, esok off duty, kan, esok rehat, sebab ada orang yang akan datang azan, okay. Lalu besok ni sahabat yang minta nak azan tadi pun dia pun datang, ya, masuk waktu dia pun azan. Memang betul sungguh suara dia sedap, kan. Memang kalah lah segala Bilal di Negeri Sembilan ni, kan. Suara dia sedap, kan. Subuh yang sunyi tu, yang syahdu pagi tu, menggegarkan, kan, bumi Madinah, kan. Yang mana orang yang selama ni jarang-jarang datang solat subuh berjemaah, kan, pagi tu penuh, melimpah orang datang, kan. Sebab apa? Sebab laungan azan tadi, kan. Kan, wallahu alam, orang datang tu nak berjemaah ke ataupun nak tahu, nak tengok siapa dia tukang azan tu, wallahu alam, kan. Kan. Kan, masa saya mula-mula posting, selepas habis di maktab perguruan dulu, kan, saya dipostingkan di daerah Setiu, kan, Terengganu, kan. Tompek sekolah tu dia jauh masuk ke dalam, surau ada, tetapi surau tu masa saya sampai tu dah 2 tahun ditinggalkan, kan. Tak ada, kan, aktiviti semayang pun tak ada, kan. Memang ditinggalkan betul-betul. Sampai kan saya masuk surau tu, saya pijak kapek dia tenggelam, berbokeh dia punya, kan, habuk tu, kan. Kemudian saya panggil budak-budak sekolah, gotong royong bersihkan surau, kan. Asar maghrib tu saya azan, kan. Mikrofon okey, cantik, amplifier pun masih lagi berfungsi, kan. Tapi saya tanya orang tua situ pun, dia kata surau ni ustaz terawih 2 tahun lepas last. Bukan tahun lepas, 2 tahun lepas, kan. Lepas tu terus tak digunakan, kan. Saya tanya, imam ada, tapi imam pergi masjid, kan, 8 km, kan, masjid tu, kan. Sanggup pergi 8 km, surau ada, kan. Saya tanya imam kata dia dah kecewa, dia kata, kan, sebab dia datang surau ni, dia yang azan, dia imam, dia lah makmum, kan. Akhirnya imam merajuk, imam pergi ke masjid, langsung 2 tahun, kan, surau tu tak diimarahkan, kan. Jadi bila selesai gotong royong petang tu, maghrib tu saya pun datang azan, kan. Datang azan, alhamdulillah adalah datang, kan, dengan bunyi selipar sereh, kan. Saya pun paling ke belakang tengok dengan bertualah, ya, datang bertualah, tak pakai baju, kan. Saya pun tengok orang ni datang nak semayang ke apa ni, kan. Saya tanya dia, cik, kan, duduk mana rumah mana? Dia kata tu seberang jalan dengan surau, kan. Tak mari dah jomlah, kata ambillah baju kita semayang, kan. Tak ada, saya datang nak tengok je siapa yang azan, kan. Lepas tu dia pun menonong balik semula, tak datang-datang lagi dah ke surau, kan. Akhirnya nasib baiklah budak-budak sekolah saya yang gotong royong tadi tu ada 2-3 orang yang
kita semayang berjemaah dengan budak-budak, kan. Tapi nak boleh tarik orang tua untuk datang tu, ya Allah, 3-4 bulan lah, kan. Sampaikan sepoi kutip daripada rumah ke rumah dengan kereta saya tu, kan, untuk solat berjemaah, okay? Baik, itu selingan je lah, kan. Balik pada cerita muazzin yang azan subuh tadi tu, orang ramai datang, kan. Sebab apa? Sebab laungan azan pagi tu suaranya sangat merdu, kan. Jadi ramai orang, masjid subuh hari itu penuh orang, kan, solat subuh berjemaah, kan. Selesai sahaja Nabi SAW solat subuh, malaikat Jibril datang, ya, malaikat Jibril datang. Malaikat tanya, Jibril bertanya, wahai Muhammad, tak solat subuh ke pagi ni? Jibril tanya Nabi, tak solat subuh ke engkau wahai Muhammad? Nabi kata, kami baru je selesai semayang, kan. Jibril datang lepas Nabi dah selesai semayang subuh. Jibril tanya, Nabi kata kami dah selesai dah semayang subuh berjemaah. Jibril pun kata apa? Pagi ni kami para malaikat di langit tak dengar suara azan, kan? Tak dengar suara azan, kan? Tu yang aku turun ni, takut engkau terlupa hari ni, semayang subuh hari ni, kan? Nak ingatkan. Nabi kata dah, kami dah semayang dah selesai dah, kan? Jibril kata kami para malaikat di langit pertama sampai ke-7, seorang pun hari ni kami tak dengar suara azan, kan? Nabi tergamam, kan? Macam mana tak dengar satu Madinah datang semayang berjemaah subuh pagi tu, kan? Lalu Nabi pun akhirnya tahulah, kan, bahawa azan yang dilaungkan tadi tak naik ke langit. Sebab apa? Keikhlasan dalam hati tu tak ada, okay? Kan? Jadi kalau Tok Bilal kita nak suara azan kita tu didengari oleh malaikat di langit, okay, ikhlaskan hati kerana Allah, okay? Supaya malaikat di langit esok menjadi saksi yang kita ni, kerja kita ialah memanggil manusia untuk menunaikan solat berjemaah, kan? Sebab tu dalam hadis yang lain Nabi kata, Nabi berpesan kepada Allahumma salli ala Muhammad, seorang sahabat, kan, yang dia ni suka mengembala kambing, kan. Nabi kata apa? Nabi kata, aku lihat engkau ni, kan, suka, kan, pelihara kambing, kan. Dia memang kerja ambil upah, kan, bela kambing orang. Dan tiap kali dia mengembala kambing ni, dia akan bawa kambing dia tu jauh, kan, ke padang rumput, kan, daripada Madinah. Jadi bila masuk waktu, kan, takkan dia nak balik semayang berjemaah, kan. Lalu Nabi kata apa? Nabi kata, Nabi pesan pada dia, sahabat ni, Nabi kata, kalau masuk waktu, kan, engkau nak solat, kan, engkau azanlah terlebih dahulu, kan. Tak payahlah, engkau dah duduk jauh, kan. Bila masuk waktu kau nak datang semayang, kan susah, terpaksa kambing siapa nak jaga, kan. Jadi kau semayanglah dengan kambing kau tu, kan, atas bukit tu, kan. Tapi Nabi kata laungkan azan, kan. Dan Nabi suruh laungkan azan tu kuat. Nabi kata laung azan tu dengan kuat, supaya apa? Supaya setiap makhluk yang ada sekeliling kamu, sama ada yang kering ataupun yang basah, yang mereka ni tiap kali mereka ni mendengar suara azan kamu, mereka akan menjadi saksi di hari akhirat besok, kan. Dan makhluk-makhluk yang mendengar suara azan kita ni, mereka akan beristighfar, minta doa, minta ampun daripada Allah. Ya Allah, ampunilah suara orang yang azan ni, kan. Dengar oleh haiwan-haiwan yang dengar tu, ya Allah, ampunilah suara orang yang azan ni, kan. Segala makhluk, termasuklah batu batan, kayu kayan, pokok-pokok apa semua tu, mereka mendengar suara kita, mereka beristighfar, dan mereka akan jadi saksi, di hari akhirat besok, kan. Sebab itu kalau tuan-tuan perasan, ada satu hadis yang Nabi kata apa? Nabi kata apabila dilaungkan azan, syaitan akan lari terbirik-birik, kan. Pernah jumpa tak hadis tu, kan? Nabi kata bila dilaungkan azan, syaitan akan lari sejauh yang mungkin sambil dia mengeluarkan bunyi kentut. Dalam satu riwayat
terjemahan tu dia kata sambil dia terkentuk-kentuk, okey, kan? Dalam terjemahan yang lain, bila dilaungkan azan, syaitan akan berlari sambil mengeluarkan bunyi yang kuat. Kan? Yang tadi terjemahan kata syaitan tu terkentuk-kentuk. Yang ni hadis yang kedua ni terjemahan dia kata syaitan lari sambil mengeluarkan bunyi yang kuat. Ya, macam mana cara dia keluarkan bunyi yang kuat tu, dia tepuk-tepuk ke, wallahu alam lah, kan? Kenapa syaitan buat macam tu? Kenapa syaitan mengeluarkan bunyi yang kuat? Sebab dia nak tutup telinga dia daripada terdengar suara azan. Sebab apa? Kalau dia dengar suara azan di hari akhirat besok, dia akan jadi saksi kepada manusia yang laungkan azan tadi, kan? Sebab tu syaitan akan lari sejauh yang mungkin sehingga ke satu tempat yang dia tak akan dengar lagi suara azan, kan? Kemudian sambungan hadis tu Nabi kata apa? Bila selesai saja azan, pup, ada pula sebelah kita, kan? Copek je datang, okay. Kemudian Nabi kata apabila dilaungkan iqamah, maka dia akan lari pula sejauh yang mungkin, okay. Selesai tu bila iqamah, tengok-tengok ada sebelah kita balik, okay, kan? Untuk mengganggu solat kita, kan? Okay. Dalam hadis tu poinnya ialah kenapa syaitan tadi lari sambil dia mengeluarkan bunyi yang kuat, sebab syaitan tak nak dengar suara azan, okay. Dan sama kes dengan kita kat rumah. Kita kat rumah tengah tengok TV, masjid azan, kita pun besarkan lagi suara TV, kan? Mana kacau betul Tok Bilal ni. Aku nak dengar skrip drama ni pun tak puas hati. Kita pun besarkan lagi, ya, suara TV lebih kuat daripada suara azan. Agak-agak sama tak macam setan tadi, kan? Lebih kurang lah tu, okay, kan? Tu setan kat rumah, kan? Duduk depan TV, kan? Dengar suara Bilal azan, dia dibesarkan lagi suara. Kita ni kurang-kurang kalau tak nak pergi masjid pun perlahan lah suara TV tu, hormat azan. Ni tak, dibesarkan lagi suara TV tu, okay? Sebab apa? Sebab tak nak dengar suara azan, okay, ya? Ni setan, ya, yang berbentuk manusia, okay? Baik. Jadi cerita tentang apa ni muazzin dan azan dan iqamah ni sebenarnya panjang, tuan-tuan, ya. So malam ni saya cerita setakat yang tu jelah dulu, ya, sebagai mukaddimah, kan? Siapa yang kerja sebagai Bilal, sebagai tukang azan, kan? Apa yang patut dia buat, apa semua, insya-Allah dalam lebih kurang 3 ataupun 4 perjumpaan seterusnya kita insya-Allah habislah tajuk Bilal ni, okey, kan? So kalau ada masuk peluang saya datang lagi, kan? Saya akan sambung lagi perbincangan tentang, kan, isu-isu solat ni, kan? Tapi kita mulakan dengan azan dululah, kan? Itu belum lagi diceritakan lafaz-lafaz azan, kesalahan dalam azan, kan? Apa yang kadang-kadang kita dengar, kan, Tok Bilal, kan, sebelum azan, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ya karim, kan? Biasa dengar tak Tok Bilal, kan? Masa Tok Bilal sebut tu, disebut perlahan ke disebut kuat, satu kampung dengar? Kuat lah, pembesar suara, kan? Okay. Dia guna pembesar suara, kan? Tok Bilal pun letak tangan, Allahu akbar, Allahu akbar, kan? Tok Bilal pun azan, kan? Persoalan dia dalam isu tu, betul ke? Ada tak Nabi suruh tiap kali nak azan, bacalah tasbih dulu, selawat dulu? Tak, kan? Nabi mengajar para muazzin dia bila masuk waktu azan dia mesti bermula dengan Allahu akbar, bukannya subhanallah walhamdulillah, tak, okey, kan? Jadi adakah salah apa yang Tok Bilal buat hari ni? Saya tak berani kata salah, tapi antara baik dengan terbaik, kita nak yang terbaik. Yang terbaik sebut ke tinggalkan sebut, kan? Zikir-zikir sebelum azan tadi tu tak ada, okey. Azan adalah satu lafaz yang tiada zikir
sebelumnya dan tiada di selepasnya, kan? Ni kadang-kadang lepas selesai azan, la ilaha illallah, tak bila tak tutup lagi mikrofon, Allahumma rabb hazihi da'wati tammah. Satu kampung dengar tak bila baca doa selepas azan, okey, pun tak diajar juga, kan? Nak bacalah, tapi tutuplah mikrofon tu, kan? Supaya azan kita ni dia bermula dengan Allahu Akbar, kan? Dah Ustaz, kalau saya nak baca subhanallah walhamdulillah sebelum azan tu boleh tak? Boleh, tapi kan, yang ditegur tadi itu sebab engkau guna pembesar suara. Tutup dulu mikrofon tu, tutup dulu, bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Dah habis zikir apa semua, nak azan tu bukalah switch mikrofon, azan lah, supaya azan kita, orang yang mendengar azan kita tu dia bermula dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, bukannya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, kan? Ni cerita ni panjang tuan-tuan, kan? Hak mana dah buat tu, kalau dia rasa nak buat, nak teruskan juga, buatlah, kan? Saya tak kata salah, tapi cuma saya kata bila ada antara baik dan terbaik, kita pilihlah yang terbaik. So dalam isu azan tadi tu, mana lebih baik? Tinggalkanlah, kan, ucapan-ucapan, zikir-zikir, dan sebelum kita nak solat tadi itu. Dan yang ini insya-Allah kita akan bincang dalam pertemuan yang akan datang, kan? Masuk dah time, dah 8.30 lebih dah, kan? Wallahu alam, kan? Takut jabat agama datang, kan? Tangkap ni dah lebih lama, 20 minit lebih, kan? Okay. Saya tak apa kalau jabat agama tangkap, saya banyak duit boleh bayar tuan-tuan ni, kan? Okay. Baik, setakat tu dulu. Wallahu alam, aqulu qouli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa